Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam tutorial keempat. Dalam tutorial kali ini, saya akan mengajar bagaimana cara-cara untuk kita mewujudkan soalan kuis dalam Google Classroom. Langkah pertama, pergi ke Classwork. Kemudian, kita tekan Create. Dan kita pilih pilihan kedua iaitu Quiz Assignment. Okey. Katakanlah kita nak buat kuis berkenaan dengan tajuk yang kita dah belajar berkaitan dengan bahasa istana. Mula-mula sekali pergi sebelah kanan. Lihat topik. Ditulis no topic. Sekarang no topic itu tertukar kepada pilihan bahasa istana. Okey. Lepas itu kita adakan tajuk. Kita tulis tajuk title dia. Kuis tata bahasa. Ini contoh ya. Kuis tata bahasa istana. Instruction dia ditulis, sila tekan pautan di bawah untuk menjawab soalan kuis. Okey, ini arahan tugasan. Sekarang ini cikgu akan menggunakan Google Forms ini, link ini untuk mewujudkan kuis ataupun membina kuis kepada murid. Okey, pastikan di bawah ni grade importing ni dalam keadaan on. Ya, ini off, pastikan dalam keadaan on supaya kita boleh mengimport markah murid selepas murid menjawab kuis dalam Google Form. Okey, kita tekan blank kuis ini, kemudian kita namakan semula kuis ini. Contoh kuis tata bahasa istana. Okey. Dan jangan lupa juga di sebelah penjuru kiri ni ditulis blank quiz. Perlu juga kita tukar kepada kuis tata bahasa istana. Okey, supaya dia ada tajuk lah. Kuis kita ni ada tajuk dia apabila murid buka. Okay, kemudian form description ini adalah untuk kita beri arahan kepada murid. Sebagai contoh, kuis ini contoh ya, mengandungi 3 soalan aneka pilihan. Jawab semua soalan dengan betul. Okey, kenapa saya hanya buat 3 soalan? Kerana masa yang singkat lah. Saya hanya nak tunjuk contoh dulu cikgu. Saya buat 3 soalan saja. Tapi kebiasaannya, saya cadangkan cikgu untuk buat kuis kalau boleh sekurang-kurangnya 5 soalan. 5 hingga 10. Kerana untuk tugasan ni, kuis ni, markah penuh dia adalah 100%. Jadi, kalau ada 5 soalan yang cikgu bina, dia akan jadi satu soalan 20 markah. Kalau 10 soalan, satu soalan 10 markah. Okay, jadi saya buat 3 saja. Okey, jadi nanti saya bagilah markah tu daripada 100, saya bagilah 40, 30, 30 macam tu. Okey. Jadi kita akan buat soalan pertama. Mula-mula sekali kita akan tekan untitled question ini. Okey, kita tekan, klik di sini. Kemudian kita akan diminta untuk menulis soalan. Sebelum kita tulis soalan, kita pergi ke sebelah kanan ini. Kita lihat pilihan, di sini ditulis multiple choice. Pastikan cikgu pilih multiple choice kerana ia senang untuk ditadbir. Apabila murid jawab, cikgu terus dapat jawapan. Sebenarnya ada banyak lagi pilihan. Short answer, paragraph, checkbox dan sebagainya. Ini kalau short answer ni cikgu kena tanda secara manual lah. Tapi kalau multiple choice ni, cikgu akan dapat jawapan murid dan markah keseluruhan murid secara automatik. Okey. Jadi soalan pertama, saya bagi sebagai contoh, tempat kosong, berasa gering pada hari ini. Titah Sultan kepada bendahara. Okey, ini contoh. Pastikan multiple choice ya. Okey. Ini contoh soalan dan option ini adalah pilihan jawapan. Option 1 saya letak pilihan jawapan dia patik. Okey, kemudian saya add lagi ada okey.
Kita tulis add option, dia akan keluar option 2. Baginda. Add lagi option ketiga, option 3 better. Add lagi option 4 saya. Okey, jadi bila biasanya ada 4 pilihan jawapan lah. Jadi kemudian saya kena tekan answer key di bawah ni. Answer key di sini ditulis 0 points. Jadi kita kena tukar, kita tekan answer key, okay, dia akan keluar di sini. Kita letak markah dia 40. Ini contohlah 40 points. Okey, kemudian kita kena pilih pilihan jawapan yang betul. Bagi soalan ini, contoh soalan ini yang betul adalah better. Bila kita pilih pilihan jawapan yang betul, dia akan keluar tanda right betul di sini. Kemudian kita tekan butang done. Apabila kita tekan butang done, dia akan keluar markah di sini 40 markah, 40 points. Dan jawapan yang betul, multiple choice. Dan jangan lupa di bahagian sini, di bawah sebelah kanan ni, dia tulis required. Kita tolak ke sebelah kanan. On kan required ini. Okay. Bila dia bernyala warna purple ni, maksud dia required tu dah on. Okay, itu telah selesai untuk soalan pertama. Kemudian kita tambah lagi soalan kedua. Kita pergi sebelah kanan ini. Kita tekan ikon tambah, add question. Kita akan pergi kepada soalan kedua. Sama juga. Pastikan multiple choice. Tulis soalan. Bagi contoh, perkataan santap dalam bahasa istana merujuk kepada contoh option 1 apa dia makan. Tambah lagi pilihan jawapan. Option 2 jawapan dia tidur. Option 3 mungkin bercakap. Option 4 berjalan. Okey, bila dah ada 4 option seperti yang tadi, kita lihat pada answer key ni, tekan, kita pergi points dia, kita tulis sebagai 30. Okey. Bila kita tulis 30, kita lihat markah di atas ini, soalan 1 30, soalan 1 40, soalan kedua 30, total dah jadi 70. Okey. Jadi kita tulis 30 di sini, kemudian kita pilih jawapan yang betul. Okey, makan. Okey, dah tanda. Kemudian kita tekan done. Dan jangan lupa on kan required itu settle. Kemudian soalan terakhir, soalan ketiga, kita tekan butang tambah. Kita buat satu soalan berbentuk pernyataan. Sebagai contoh, maksud perkataan Fatih merujuk kepada kata ganti nama, kata ganti diri saya apabila rakyat bercakap dengan raja. Soalan dia betul atau salah. Okey, soalan ni ada dua pilihan jawapan saja. Jadi option 1 betul. Add ada. Option 2 add option salah. Jadi kemudian kita tekan answer key. Sekarang ni kalau kita perasan, sini tulis 100 point. Dan ke atas tu total point dia jadi 170. Patutnya kita kena tukar jadi 30 saja. Tengok dah berubah kepada 100%. Okey. Sebab kita nak setiap kuis itu keseluruhan markah haruslah 100. Okey. Kemudian kita pilih jawapan yang betul. Okey. Jadi betul lah jawapan pada soalan ini. Okey, betul. Kemudian kita tekan done. Dan jangan lupa pastikan required ini dalam mode on. Okey, settle. Selesai. Apabila selesai kita buat kuis ini, kita tidak perlu save atau send. Kita hanya perlu pangkah saja. Okey. Apabila kita telah pun selesai memangkah link kuis dalam Google Form tersebut, kita akan dibawa kembali ke laman soalan tadi, assignment tadi. Kemudian kita perhatikan, okey, Google Form tu telah berubah kepada nama dia
kuis tata bahasa istana. Okey. Kita pastikan sekali lagi grade inputting dalam mode on, ya, sebelah kanan. Kemudian kita tekan save atau assign. Okey. Kemudian assignment sudah boleh mula. Kuis ini sudah boleh mula dijawab oleh murid. Dalam bahagian yang akan datang, saya akan menerangkan pula cara-cara untuk guru menyemak markah dan kemudiannya membuat analisis kepada setiap jawapan yang telah pun dipilih oleh murid. Okey, sekian saja tutorial keempat. Bertemu lagi kita dalam tutorial kelima pada masa yang akan datang. Sekian, terima kasih.